kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembuat asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Kejap. Saya ni ada ke tak tiba-tiba dia hilang. Kejap ada. Okey. Okey. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita ada 2 jam, 1 jam ni kita akan dedikatkan kepada analisa pasaran. So, gambaran besar pasaran, tak ada perubahan. Kita ada FOMC tengah malam tadi, pukul 2 pagi, pukul 2 lebih kita ada press conference. Saya ingat pukul 3. Dalam kalender saya tengok pukul 3. Sepatutnya memang pukul 2. Tapi saya tengok kalender semalam pukul 3. Mungkin saya punya GMT tu lupa nak tukar. Tapi tak apa. Apa dia yang kita nampak Fed menaikkan kadar polisi. Itu kita dah ceritakan dari bulan berapa dah. Saya pun dah tak tahu lama sangat kita dah cerita benda tu. Dan semalam selepas statement ini dikeluarkan, antaranya kandungan statement ini adalah, ni statement dia, antaranya adalah mengenai benda ni. Dia sebut mengenai benda ni Ya, saya tukar color bagi cantik-cantik. Bab ini. The moment dia bagi tahu ini the committee anticipate Okey, the committee dari sini. Okey. Sampailah bawah ni. Okey. Pasaran melihat bahawa kenyataan berkenaan menunjukkan Fed agak kurang hawkish. Agak kurang hawkish Maksudnya, ini benda dia. Bulan 11 seperti jangkaan kita, bulan 11 naik 75 mata. Okey, menjadikan kadar semasa pada 4%. Okey. The thing is bulan 12. Sebab pasaran menjangkakan Fed kata dia akan naikkan berdasarkan projection pada bulan 9, Fed bagi tahu dia akan naikkan ke 4.50. Masalahnya, pasaran menjangkakan ada 2 kemungkinan. 50 ke 75. Dan satu lagi adalah pada 2023. Okey. Sepanjang 2023, Fed menjangkakan rate akan dinaikkan sebanyak 1 kali je, iaitu menjadi 4.75. The thing is, pasaran menjangkakan untuk 2023, rate akan dinaikkan ke 5%. Itulah beza dia, iaitu sebanyak another 50 base point. Itu beza di antara jangkaan pasaran Okey. Ni Fed, ini pasaran, ini Fed dan ini adalah pasaran Okey. So, apa maksud dia? Bila kenyataan ini keluar semalam, pasaran melihat kemungkinan untuk ini berlaku dan juga ini. Iaitu sebanyak 50. Apabila kenyataan ini dikeluarkan semalam. Tetapi apabila Fed Powell bercakap dalam press conference, beliau mengulangi komitmen oleh Federal Reserve untuk mengawal inflasi, dan pada masa yang sama beliau duk sebut apa? Ekonomi US adalah okey, adalah kukuh, adalah panas, menyebabkan inflasi itu tinggi. Sektor pekerjaan adalah kukuh. Pertumbuhan ekonomi berada pada tahap yang sesuai. Jadi Fed kena kawal yang inflasi tu jadi apabila beliau menyebut benda tu, kita dapati benda ni berlaku. Sebab tu jangan trade, ambil kepada satu sistem, ambil kepada satu teknik, trade teknik anda, bukannya trade news tu Kalau trade news, anda dah masuk buy, lepas tu keluar balik. Cepat-cepat. Tak ada pergi pegang lama-lama. Itu trade news. Jadi kita nampak apabila kenyataan ini dikeluarkan semalam, kita dapati spike ke atas dahulu. Benda ni berlaku.
Ni berlaku. Okey. Selepas Powell bercakap, ini berlaku. Okey. Dan kita dah jangka bahawa S&P 500 ataupun US 500 ni tak akan break high di sini. Itu yang kita jangka semalam lah. Manakala untuk US 30 break high untuk lengkapkan struktur dia dan barulah memulakan pergerakan ke bawah. Jadi kita jangkakan bahawa indeks-indeks semasa meneruskan pergerakan ke bawah. Indeks-indeks semasa meneruskan pergerakan ke bawah. Dan di sebelah sini, wassalam Ustaz, kita jangkakan bahawa kita akan menyaksikan 5 ataupun 3 lekuk. Higher chances adalah ini merupakan 5 lekuk. Saya akan buang yang ini Ustaz. Saya akan buang mana-mana yang anda nampak dia sebagai apa? Sebagai mana-mana yang anda nampak saya letakkan sebagai flat, saya akan buang flat berkenaan. Contohnya macam sini kita letakkan sebagai flat sebab level di sini 100%. Level di sini 100%. Okey, yang ini saya akan buang flat di sini. Flat ini saya akan buang. Wassalam. Saya akan jadikan dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Sini sebagai kena tengok kecil. Apa-apa pun dia dibuanglah. Sini sebagai 1 ni kat sini. Ni 1. 1 ni kat sini. Ni 2. Ini 3. 4. Dan kita tengoklah macam mana dapat sama ada. Ini adalah W, X, A, B dan C. Itu lebih sesuai. Ini lebih sesuai macam ni. Okey. Ini lebih sesuai. Saya tunjukkan macam mana saya tukar dia. Ni jadi A, ni jadi B, ni jadi C. Tukar macam tu je. Saya akan buang flat dia. Bukan apa. Kita tak dapat nak kira yang di bawah nanti. Ni jadi W. Lower. Dan ini. Payah mata tak nampak. Waalaikumsalam. Ini akan jadi X. Saya tunjukkanlah apa yang macam mana kita punya update dia. Ini apa? Ini adalah yang updated je lah nanti. Nanti saya letak dekat ni. Okey. Dan di sini adalah A, B dan C. Faham? C kat sini tak ada. Okay, dan ini adalah Y. Okey, saya akan update chart macam tu. Dan di sini adalah ni benda dia. Tak ada 3, 4, 5. Ini adalah 1. Balik kepada apa yang kita lukis dahulu kini. 2, 3, 4 dan 5. Tak perasan bawah ni. Okey, ini adalah 3. Sekejap saya update alang-alang. Saya tunjukkan macam mana saya buat dia. 4.
4, 3, 4, dan seterusnya. A, B, dan 4. A dan ini adalah minit. Okey. Ini adalah A, B, dan C. A, B, dan C. Boleh Ustaz? Mata tak nampak, payah. Okey, boleh? Waalaikumsalam, Wan. Okey, dan ini akan jadi A, B, dan C. Y ni tak ada. Nampak? Saya akan buang flat. Jadi ini kita tetap jadikan sebagai 5. Okey, sebab itu jangan percaya edit wave. Trade sequence. Bukannya, oh ini Zul tanda B, trade. Tak. Percaya kepada sequence. Apa itu sequence? Ni benda dia yang kita duk cerita selama ni ya. Sini adalah motif. Sini struktur motif. Saya tandakan color hijau, line hijau. Motif. Sini struktur korektif. The whole thing korektif. Maksudnya ini 5, ini 3. Disebabkan apa saya ubah? Kita nak trade. Saya melukis untuk trading, bukan untuk hantar museum. Beza saya adalah kita nak entry. Bukannya kita hantar kepada bank. Kalau hantar kepada bank, anda boleh jadikan cantik-cantik. WXY flat. Sebabnya kita nak kira sequence. Saya ikut sequence. Itu beza dia. Okey? Sebab dia tak melangkaui. Simple sebab jawapan dia tidak. Itu jawapan panjang. Jawapan pendek dia tak lebih 1618 di sini. Jadi kita boleh buat sebagai, kalau boleh jangan lukis flat. Saya akan buang flat, saya akan buang segitiga. Saya cuba kalau dapat dibuang, saya akan buang. Dan W, X, Y, X dan Z. Kenapa, Wan? Kalau W, X, Y, X, Z, tengok 1, 2, 3, 4, 5 motif. Lepas tu ada lukis W, X, Y, X, Z. Tengok 1, 2, 3, W. 1, 2, 3, X. 1, 2, 3, Y. 1, 2, 3, XX. 1, 2, 3, Z. Okey. Kalau anda ambil jumlah dia, 1, 2, 3, 4, 5. Itu sequence apa? Itu sequence apa? Itu sequence motif kan? Tapi kalau anda kira dalam-dalam dia, kalau kira dalam dia, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu kalau kira sequence. Kalau kira dalam-dalam dia. Masalahnya kalau dia tak nampak. Faham? Dia 11. Ustaz, dia 11. Tapi kalau anda tak nampak dekat ni. Contoh yang tak nampak. Contoh. Tak ada yang tak nampak setakat ni. Setakat ini tak ada. Satu kita buang dia. Macam flat. Flat akan ganggu Fibonacci punya projection. Faham? Flat akan ganggu Fibonacci punya projection. Jadi kalau kita dapat buang flat seperti yang kita melukis kat sini, dan di sini tak sampai 1618, dan kita dapat jadikan dia sebagai 3 ataupun 7, kita akan buat macam tu. Kalau tak dapat, then baru kita tak buat. Itu dia. Sebab kita bukannya buat edit wave. Kita buat sequence. Edit wave tu untuk mapping. Bukannya kita buat edit wave. Kalau buat edit wave, anda akan kekalkan saya tahu kalau selama ni orang tu buat edit wave, tiba-tiba hari ni kita tukar kan.
Lepas tu cat dia tukar, saya tahu dia ikut ambil cat kita. Tapi baguslah. Tapi kalau anda pure elite wave, anda akan tanda ini sebagai flat. Faham? Itu orang pure elite wave. Dua-dua betul. Tak salah. Dua-dua betul. Ya. Tapi kalau orang purist elite wave, dia akan elakkan untuk buat WXY. Dia akan cuba untuk jadikan struktur motif. Itu bezanya. One, kita map sequence. Kita bukan map elite wave. Faham kan? Sama juga sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Kalau anda buat elite wave, dia akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. A. Sini B. 1, 2, 2 betul. Tak salah. Kita mungkin akan tukar yang ni kalau sini buat 5. Tapi kita buat sequence. Tu beza dia. Dengan, nampak kalau anda buat elite wave pure, anda tak akan dapat buat dynamic. Anda tak akan dapat buat dynamic. Kita mapping dynamic. Kita gunakan distribution system. Kita gunakan nombor yang tak lengkap ni untuk menjangka apa dinamik ke depan. Tu dia. Jadi bila contoh bila sini turun 1. Okey. 1 ni diagonal. Kita jangka diagonal. 2. B B kepada C. Sini nanti dijangka akan buat motif. Kenapa? Sebab kita ada UJ yang akan jatuh di situ. Itu time frame berapa tadi? Time frame berapa? Daily. Kita ada UJ yang dijangka tamat di situ nanti. Di sini nanti. Jadi kalau UJ jatuh, indeks tengah jatuh, then waktu itu yen pair, nampak? Satu-satu dia. Kita map ke depan tau. Kita map ke depan. Di sini, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 2 sini. Lekuk 3. Faham? Waktu itu yen dynamic. Waktu itu. Kalau ada setup, dia boleh trade. Kalau tak ada setup, dia cuma wujud kalau AUD JPY ni dia buat macam ni. Sini. Baru dia ada, kita dapat trade. Di mana pada waktu tu 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak tahu dia tak lengkap. Tu setup dia. Kalau dia tak buat benda tu, jangan trade. Biarpun anda tahu dinamik apa pun, jangan trade. Kita trade teknik kita. Bukan trade apa ni jatuh, sell. Terus tak. Kita trade tempat dia. Sebab risk reward. Anda ulanglah benda tu. Tu topik kita hari ni. Iaitu kepada apa tadi fokus kepada kekuatan. Faham? Buat benda tu ulang. Selagi market tak tunjukkan kepada anda apa dia nak, apa yang kena kepada teknik anda, anda tak kejar dia. Teknik anda tak tunjukkan, ni masalah biasa. Saya pun dulu rajin buat macam tanya orang, nak naik ke nak turun? Sedangkan anda trade teknik dia ke anda trade teknik anda? Kalau anda trade teknik anda, teknik anda tak nampak macam mana nak masuk market, jangan enter. So anda tak, dia kata, naik, okey, boleh masuk sekarang tak? Masuk, tekan, baik. Anda akan membuat benda yang
tak ada dalam sistem anda, anda akan cuba nak jadi orang tu. Padahal teknik anda dah kena kepada anda. Memang tak ada yang perfect. Anda cari perfect, tak wujud. Buat benda-benda ni, Okey, jadi sekuen dia faham Ustaz? Sini 7, kita dah ulang banyak kali. Ni 8, sini 9. Ataupun 13 lah kalau rajin tukar 5 kan. Ni tukar 5, 3. Dia sama je. Saya tak peduli elite wave tadi. So, kalau kita kira daripada elite wave, kalau kita tak jadikan ini A, sini W, idea dia adalah sini 3. Faham tak? Sini 4. Jadi sini akan ada 3. Perfume Holy Grail. Ada. Saya buka perfume Holy Grail ni baru perempuan. Tapi sebab saya dalam hati ada taman kan. Saya pun try lah pakai. Macam tak bertaman je ni. Bau bunga aku. Bau bunga. Kuat bau dia. Aduh. Sembuh. Saya biasa sembuh perfume 20 ke 30 kali. Jangan heran. Jangan heran ya. Sebab kalau anda takkan percaya ni. Belakang tu perfume saya banyak. Kan? 5 kali mati pun tak habis pakai. Jadi saya pakai 23 kali. 20-30 kali spray. Kalau pakai macam biasa 5, 6, 7 kali, sebotol tu 3-6 bulan. Kalau pakai cara saya, sebotol tak sampai sebulan. Bau floral. Cari dua tu Tu saya kata 5 kali mati pun tak habis. Jadi saya pakailah 20-30 kali spray. Biar saya sendiri pening. Okey, cerita dia nak entry apa? Tak ada. Whatever need to move, dia dah bergerak. Kita dah cerita benda ni seminggu dah. Ustaz, kita cerita sini, level ni, kita cerita bila. Jangan, sebab tu saya kata, berapa kali saya kata, jangan peduli dengan elite wave yang saya tandakan. Level dia tetap sama. Iaitu di sini. Kawasan ni. Kita dah cerita benda tu dari minggu lepas. Saya pun dah lupa dah. Dari minggu lepas kan kita cerita pasal level ni. Minggu lepas. Pasal structure tu dah lama dah. Tapi pasal level ni. Untuk entry. Dari minggu lepas kan. Anda akan nampak. Apabila ada event besar, dia akan dibawa ke dalam kotak tu. Kalau tak pun dalam 618764. Jangan tanya saya kenapa. Anda tanyalah siapa-siapa. Dalam ni yang dah ikut lama. Setiap kali ada news besar, dia 2 kawasan. Sama ada 618 ni 618764 ataupun 100% ke 1618. Kenapa? Wallahualam. 2 minggu lebih. Saya pun dah tak ingat dah. Setiap kali ada news besar. Kenapa? Tak tahu. Okey? Memang macam tu. Dia memang macam tu. Tak dapat nak kata kenapa. Tak tahu. Tiap kali. Dan kita akan ada decision area. Kalau dia break, dan kita akan, the whole thing akan bertukar. Kalau dia break, dan the whole thing akan bertukar. Break 1618. So, sekarang ni, kalau bounce kat sini, boleh tak trade? Jangan. Anda trade dia kalau nak curi ayam. Kalau anda nak curi ayam, satu je cara dia. Kalau anda, bang, tak tahan ni. Saya menggeletar dah tak trade ni. Okey. Kalau tak tahan juga, US 100, US 500, US 30 structure serupa. Okey. Anda nampak di sini. H4 ni. Kita ambil cat senang contek kan. Ni susah sangat nak contek. Tapi cat dia sama. Okey. Apa tu tadi? US 500. Dia sama je, Wan. AUD, NZD. Kenapa? Wallahualam. Saya tak dapat nak jawab anda kenapa. Ni apa? US 30. Okey. Kita guna US 30 lah. Dia sama je. Dan stokastik.
Okey. Okey. High di sini, ini high dia. High dia, ini. Anda buat 3 line dia. Satu. Okey. Anda nampak daripada high ini, ada reset tak? Jadi ini bukan time frame dia. Anda nak tengok ini movement time frame berapa. Faham tak? Ini tak ada reset. Ini tak nampak dia buat macam ni. Anda tak nampak dia buat macam ni. Ada turun time frame. Ini time frame rendah tau. Turun time frame. You tengok 30 minit pula. Baik. Sekejap. Dia turun time frame pula. 30 minit. Nampak? Reset? Nampak reset? Ni. Ni. Sini. Yang ini. Waalaikumsalam, Didi. Okey? Jadi ini kalau dia jatuh ke bawah, kalau ini jatuh ke bawah, ini adalah 1 dan 2. Maksudnya kita dah ada high, kita ada low, kita ada lower high. The moment dia break, itu adalah lower low. Tu saya cakap tukar-tukar time frame. Kalau anda turun lagi time frame, yang kecil ni anda turun lagi M5 lah, kita ambil M5. Okey, daripada sini daripada sini anda nampak satu reset. Ni pun samalah. Satu reset. Ni M apa? M5. Okey, satu reset. Anda tunggu storage dia break. Kalau storage dia break break low yang sebelumnya. Dan itulah confirm 1 2 1 2 dan anda tunggu dia buat 1 2. Kenapa saya cerita benda ni? Ni sampai minit-minit. Ada orang kata ni tengok besar-besar time frame. Tak. Kalau saya ada masa, saya buat benda ni. Tapi nak buat benda ni, anda kena pergi time frame kecil-kecil. Banyak chart nak tengok. Kalau anda memang duduk depan chart, saya tengok chart sekarang ni 2 kali sehari. Dulu saya tengok sehari sekali je. Sebab ramai sangat duk minta. Saya pun bila tak update dekat Dropbox tu, anda tengok saya punya message, saya kata saya blockkan. Kadang-kadang kesian juga. Saya ni maklum kan, hati dalam hati ada taman. Orang duk message US 30 apa. Grup tak nak tanya, tapi duk tanya dalam ni kan. Tak cukup kat situ, DM dekat Facebook. Tak cukup kat situ, dekat Instagram. TikTok dah kena ban pagi tadi. Faham? Syarat pertama kita adalah apa? Geng-geng prop banyak buat macam tu lah kan. Sebab dia nak treat hari-hari kan. Tu cara dia. Jadi apa anda tunggu dekat H1, so anda nampak ini adalah M30 kan. Pertama tadi anda tengok reset kat mana? M30, betul? M30 punya reset kan? Faham? Ini M30 punya reset. Structure ini M30. Apa anda nak tengok adalah dia pergi balik 50%. Dah tersebut dah aku. 50% touch. Ini turun dan break bawah. Saya block dia kini. Tapi kadang-kadang saya kesian, saya pun update, saya tak jawab mesej. Saya block dia. Jadi, apa saya buat adalah, saya cuma update dekat Dropbox. Dan sebab tu saya update 2 kali. Dulu saya update sekali sehari je. Duk mesej. Saya block. Malas nak jawab. Tak payah duduk tengok je panjang. Okay? The moment dia turun 50, ini buat low, itu valid. Ini 1, ini 2. Anda tunggu dia buat. Kalau dia tak sampai 100%, Fibo extension dia naik balik. Against high ini, anda nampak 3 lekuk. Anda boleh short. Boleh? Syarat dia, ini turun.
Pakai 1 minit boleh, pakai 30 saat kalau anda nak kemaruk sangat. Trade kat sini. Siapa dapat trade kat sini, saya bagi hadiah. Sekejap, kita tengok sekejap. Macam mana rupa dia trade 1 saat punya chat. Ini, wassalam Rosli. Ini 1 saat punya chat. Dah teruk sangat kan, dah tak tahan. Trade kat situ. Masuk dekat broker kan. Tapi tengok chat dekat 1 saat ni. Ni dah bagi habis tu tak tahu dah. Faham? Dah tak tahan sangat. Tengok 1 saat ni enter dekat broker. Yang ni kan, dia nak, tak payah cerita, nak makan pun tak sempat. Tak payah cerita lain lah. Kan? Nak angkat call pun tak sempat. Baru tengok 1 saat punya chat. Itu dah teruk sangat. First ada establish dulu. Reset dia dekat time frame berapa. Jadi itu adalah trend anda. Bila dia berlaku, high, low, lower, high, break. Ini kena pergi 50. Ya. Ada incomplete sequence. Then, 1, 2, 3, anda short. Dah kalau dah teruk sangat. Tu bolehlah trade M5, M1, 1 saat kan. Itu memang, ini turun 1 saat dia trend ke naik, Didi. Kau jangan Didi, tengok 1 saat dia naik. Ini turun, tengok 1 saat. Siapa kata downtrend? Ni uptrend. Dia tengok 1 saat. Oh, fly. Time frame berapa 1 saat? Macam ni. Jumpa dia ajak tumbuk. Tumbuk jom. tak boleh cakap apa. Tumbuk je. Ajak tumbuk. Jom, tumbuk jom. Tak reti nak cerita apa dah. Ada cerita apa pun tak dapat. Sebab dia kata, mana ada turun? Ini naik ni, fly. Kita pun tengok kat mana. 1 saat tu dia can. Ajak tumbuk. Ya, Wan. Faham? Ajak bertumbuk je. Kita nampak ni nak turun. Dia buka 1 saat. Tak bang, fly. Aduh. Ajak tumbuk. Tak payah sembang banyak. Jom tumbuk. Senang. Boleh? Boleh, Wan. Baru tahu trik dia. Yang saya duk cerita 5-3 hari-hari tu. Tu dah benda dia. Lepas tu, incomplete sequence. Boleh? Tu kepada time frame anda. Kalau ada masa, buat. Kalau tak ada masa, jangan. Ini mungkin kita tengah tengok wave 4. Tak kisahlah. Ini mungkin 1. Faham? Ini mungkin 2. Ini mungkin 1 ni. Ini mungkin 2. Faham? Sebab dekat sini, dekat US 500. US 500, itu tadi US 30. US 500 lain. Reset dekat time frame H1. Ini wave 3. Nampak? Jadi US 500 structure dia lain sikit. Sebab itu kita lukis macam yang kita lukis sekarang. Iaitu sini 1, 2. Sini menghabiskan ini. Okey? US 30, structure dia lain. Nampak? Structure dia lain. Ni. Di sini. Ini adalah M30 punya reset. M30 punya reset. Tadi itulah. M30 punya reset. Jadi ini 1, ini 2. Jadi dia break ke bawah. Itu yang color biru. 1. Kita akan test yang sini. Ni 2. Maksudnya, 2 dekat US 500 nanti, 2 yang ini akan kecil je. 38.2. Faham? Faham? Tak faham? Boleh? Tak apa. Itu nanti. Itu minggu depan. Esok kita ada 2 jam. Sebab Azmi tak ada. Esok kita ada 2 jam. Jadi kita start balik pasal sequence tu. Okay, US 100. Sama je. Tak. Boleh. Benda sama. DEX. DEX tengok. Kita nak tentukan sequence dia.
Okey, sini ada reset tak? Okey, ini ada. Jadi ini tadi soalan saya. Ini ikut US 500 atau US 30? Besok tak sesak nafas. Ini akan dilukis 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan US 500. Barulah dia buat, sama dengan US US 500 lah. Baru dia buat 2. Okey? Jadi ini akan ke bawah dulu sebelum naik ke atas. Baru dia jatuh balik. Itu yang leading, lagging, concurrent. Sama dengan gold. Benda sama. Benda dia sama je kan ini. Tengok pecahan struktur dia. Ada tampak ada reset. Itu adalah wave 2 kat situ. JP 225. Okey. Okey. Yen. Kita jangkakan untuk US dollar, sini sedang membuat pembetulan. Sama ada dah habis ataupun tak. Tengok. Ini tak nampak. Kita tukar time frame. M30. Penurunan ini. Adakah dia ada reset tak? Nampak? Full reset. Jadi ini adalah satu. Ini kita sedang progress lekuk dua. Okay, sama ada dia buat macam ni. Ataupun, the moment dia habis, anda tak peduli kat sini. So, anda baru saja ada high, ada low. Ada low, ada high. Ini adalah higher low. Dia boleh buat ke bawah lagi. The moment dia break, anda interested. Sebab sini 5. Faham tak? Dia konsep dia simple je. Konsep dia adalah benda ni. Sini motif. Sini motif. 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Sini adalah korektif. Okey. Sini adalah korektif. Okey. 3 korektif. 3, 7, 11 dan seterusnya. Okey. Di sini, kalau kita nampak dia dah reset dan kita katakan struktur ini lengkap, macam mana kita tahu? Tukar time frame. Tukar time frame. Macam mana nak hide dia? Tukar time frame. Anda nampak sini reset kan? Nampak tak stosh dia reset? Saya tak dapat nak conteng ni. Nampak tak stosh sini reset? A, B ni. A dengan B ni. Nampak? A dengan B. Okey. Kenapa saya tunjuk benda ni? Boleh je trade dia. Siapa kata tak boleh? Itu sequence. Itu bukan sistem 3-7-11. Okey, itu bukan sistem 3. Ini adalah sequence. Dalam sequence, kita boleh trade dia. Macam mana kita trade dia? Yang ini tadi, time frame berapa? Sini tadi. Sini 5, motif. Sini 3. Sini ada apa? Sini akan buat berapa? Sini akan buat motif. The moment anda ada 3, anda boleh trade. Faham? The moment anda ada 3. Sini akan buat motif. Saya trade benda-benda macam ni. Tapi, untuk anda nak faham benda ni, fahamkan 3, 7, 11 dulu. Anda nak faham sequence, anda kena fahamkan elite wave dulu. Maksudnya, kalau di sini break, ni kita dalam sikit. A, B, break. Motif. Break motif. Ini kena break motif. Retracement ini boleh trade long.
Ini tak break atas bang, tak peduli. Sequence dia. Faham? Ini boleh trade. Itu sideway bang, betul? Tapi sequence kita boleh trade. Saya punya black box, dia trade benda tu. EA lah dalam arti kata lain. Tapi bukan dekat MT4, MT5. Dia trade benda-benda macam ni. Sebab kita ada, sini dijangka akan buat motif sequence. Dia 5-3-5. 3-3-3. 3-3-5. 5-3-5. Dia tak ada 5-3-3. Tak wujud. Faham kan? Tengok semua siri kita kan. Siri kita ada siri motif 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5, 3. Itu asas. Okay. Lepas tu kita ada siri korektif. Siri korektif 3, 3. Diikuti oleh 3. Ataupun 3, 3, 5. Dia tak ada 5, 3, 3. Itu tak wujud. The moment anda nampak 3 siri kat sini, anda akan jangkakan dia buat 5. Faham? Sini akan buat 5. Dia tak ada 5, 3, 3. Tak wujud. Tak ada. Faham tak? Jadi, sini 5, sini 3, sini buat 3. Tak boleh. Dia akan buat sekurang-kurangnya satu bawah, satu lagi. Paling kurang pun ini. Kalau dia nak jatuh. Kalau dia nak jatuh, sekurang-kurangnya dia buat benda tu. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini 2. Lepas tu 3, 4, 5 yang besar. Tapi apa-apa hal pun, the moment dia break 3 kat sini, itu baru 3. Dia tak boleh 3. Dia kena 4, 5. Kalau dia nak buat turun ke bawah pun. Faham tak? Saya trade benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni. Saya trade sequence. Saya bukannya... anda nak faham benda ni, anda kena faham 3711 dulu. Dan barulah kita trade benda-benda macam ni. Boleh, Wan? Tu yang saya tak suka cerita benda baru. Cerita benda baru semua senyap. Apa ditulis entah saya pun tak tahu. Sabar, ada recording dia siapa yang record. Boleh? Sekurang-kurangnya dia buat benda ni. Sekurang-kurangnya. Ataupun kita dapat 1, 2, 1, 2, pecut 3. Antara 2. Faham? 4, 5, 3. Kalau yang ni kita akan apa yang ini yang satu kita mengurus. Kita urus dia. Dia bukannya cerita berapa jauh dia pergi. Dia cerita pasal berapa besar lot anda. Kalau stop loss kat sini, anda tak letak ni. Ada WXYZ. Tapi nampak tak cat saya letak WXYZ? Masa lukis saya letak, masa di tengah berlaku, lepas tu kita tukar WXY. Contoh time back to future. Tiba-tiba faham. Apa yang faham? Dia tak salam, tak ada. Assalamualaikum. Aduh, kejap. Tiba-tiba dia masuk, faham. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Tiba-tiba dia masuk terus faham. Okey. Ni kita pernah lukis sebagai WXYZ sini. Sini. Salah pun. Seterus dengan RSI je. Tu je. Sini. Ini adalah WXY. Sini double X. Sini flat A, B, C, Z. Dia masuk terus faham. Wassalam. Dia masuk terus faham. Assalamualaikum. Dahsyat. Kena ban dah kita punya TikTok. Faham? Tapi dapat tak dilukis oleh WXY? Baik, lukis WXY. Senang sikit. Tempat dia pun ngam. Kita orang dulu tunggu nak enter benda ni tau. Kita nak curi ayam kat sini. Biarpun dia tak buat high. Tiap-tiap minggu, Acoy, saya ingat lagi, Acoy duk sell ini. So, dia akan buat channel. Kita cuba untuk enter yang ini.
Sebab entry saya waktu tu dia trigger dekat Dow. Jadi saya cancelkan entry yang ni. Tapi ini rupanya leading. Mana kita tahu kita kat sini waktu ni. Mana tahu yang ini pula leading. Kalau tahu, saya tak ada kat sini. Tengah shopping bulan kan. Acul kat sini, sell atas. Dia memang akan buat channel. Bila WXY dan WXYXZ, dia akan buat channel. Warning dia adalah bila channel tu break. Dia akan warning dia adalah bila channel tu break. Kita cuba ingat terus ni, kita cuba nak enter benda ni. Tapi saya trigger dekat Dow. So saya cancel benda ni. Kita nak cari waktu tu. Rupanya ini yang leading. Mana tahu kan, kalau tahu dia leading. Kalau tahu, kalau mana tahu, kita based on apa kita nampak pada waktu tu. Klasik kena tahu channel. Betul? Okay, so untuk hari ni apa pun, faham yang kecil-kecil tadi. Kalau anda ada masa boleh buat. Kalau tak ada masa jangan. Faham yang kecil-kecil tadi itu sequence. Ini kenapa kita bagikan dia kepada 5. Dow ni kita bagikan kepada 1, 2 sebab reset. Reset. Okay, maksudnya dekat yang lain ni akan ada satu lagi low. Okay, apa jadi kalau dia tak buat low, dia terus naik macam ni? Then kita akan buat elliott wave, iaitu sini 1, 2. Dia macam ni. Ni akan jadi macam ni. 3, 4, 5. Dia naik. Dia tak buat low, tiba-tiba dia reset satu lagi macam ni. Kita akan buat chart macam ni. Boleh? Tapi peninglah buat chart macam tu. Tapi banyak kali kan tengok chart saya macam tu. Itu sebab dia. Faham? Banyak kali kan tengok chart saya yang macam ni yang macam ni. Nampak? Kenapa tak letak elok-elok macam manusia lain buat elliott wave kan? 3, 4, 5. Inilah sebab dia. Sebab korelasi ya. Nanti gigi kecil-kecil banyak bisik. Betul-betul. Boleh Wan? Dah nampak cara dia? Kalau ikut cara ni sebulan 3 kali je entry. Mana ada? Sebab tu saya kata dia banyak entry. Banyak entry dia. Banyak. Banyak sangat-sangat. Hari-hari ada. Cumanya dekat time frame kecil. Saya tak dapat nak pergi time frame kecil. Saya buat banyak chart. Nek bagi pening kepala. Didi, kau sembang dengan tu siapa dia? Back to Future, apa nama dia? Back to Future tu. Sembang dengan dia. Salam tak ada, tiba-tiba faham. Okey, US 500. Ada soalan untuk indeks? Tengok saham pun dah nampak benda sama kan? Boleh? Amazon. Amazon ada nak tak nak, ini lekuk 3 ni. Ceritalah apa pun, ini lekuk 3 tau. Nak tengok H6 ni. Ni lekuk, ni tengah buat 3 ni. Dia tulis apa, dia tulis saya pun tak tahu dia apa. Banyak dia tulis. Ini lekuk 3. Anda tak dapat cerita apa ni. Ni Samsung lekuk 3. Dia akan dapat 4, 5. Lepas tu dia akan reset. Rasanya tak tinggi macam ni lah. Ini mungkin 1, 2. Rasanya macam ni 1, 2. Ini Samsung of 3 dalam 3. 1, 2, 3. 4, 5. Baru dia reset buat 4, 5. Baru dia buat reset dia besar. Syaitan. Boleh je buat yang kecil kan. Tapi anda kena faham lah. Kalau tak faham jangan. Ini lekuk 3. Tak dapat nak buat cara lain. Ini lekuk 3. Anda buat sequence ke, anda buat elliott wave ke, ini lekuk 3. Okay.
Itu lekuk 3. Okay, kalau pergi Wyckoff besar sikit, dia tengah bentuk spring. Boleh? Okey, apa ni? Amazon. Okey, kalau kita tengok dekat yen. Yen, ini nanti ada setup. Saya tak trade dia. Sebab saya trade H1 ke atas. Maksudnya structure H1. Apa maksud structure H1? H1 ada reset. Then saya trade. RSI kena low. RSI kena tunjuk momentum. Yes. Stoch pun break. Ya, Stoch pun break untuk saham-saham semua. Yes. Dia masalahnya bila anda trade kan. Dia masalah bukan apa. Bila anda trade, dia jadi. Dia jadi. Tekan lagi dia untung. TP. Jadi. Kan? Masa tu, anda boleh macam ni, depan chat kan. Okey, ni naik. Dia naik. Betul, ngam. Masa tu masa itulah hantu raya datang. Apa kau masuk ikut size position? Kau masuk je. Tadi kau masuk 0.2 kan. Dah 10 kali kau ngam. Tadi kalau kau masuk 2 lot, dah okey dah. Kan? Ni ngam-ngam kau masuk 20 lot kat sini. 20. Sekali salah je. Habis. 2 hari dia trade, jadi semua. Sekali dia entry salah. Kan? Dia punya termenung tu lain macam. Anda tak pernah buat. Saya pernah buat. Kan? Masuk semua jadi. Tak payah, malas aku nak trade, senang sangat. Dia trade senang sangat. Tak apalah. Ni naik, malas nak tekan. Kan? Penat. Kalau tekan nanti buat duit. Nak withdraw nanti bank marah kan. Dia punya seimbang lain macam Lain macam. Seimbang dia lain macam. Ni naik. Dia trade main cakap je. Naik. Naik, betul naik. Sini aku TP. Ngam-ngam TP. Turun, mengam. Kat sini re-enter balik. Ngam. 2-3 kali kan. Malah saya entry. Tak apa. Kali ni aku entry lah. Sebab kesian kan. Kan bank tak ada bisnes. Bank tak ada bisnes. Dia punya seimbang tu lain. Tadi enter 0.2. Sini enter 2 lot. Sini kita enter 20 lot. Terus. Apa salah? Broker salah. Dia tahu aku untung kan. Broker salah. Yang tekan entry dia. Aduh. Saya suka tengok. Dia tak pernah salah kita. Jadi yen bertobat dulu. Jangan trade dia. Dia masih sideways. Jangan dulu. Dia punya seimbang lain macam seimbang dia. Orang dengar pun takut kan. The moment anda rasa macam tu kan, jangan trade. Jangan. Bawa mengucap dulu banyak-banyak. Okay, contoh macam structure sini. Sini anda kira macam mana pun, sini 3. Contoh dia. Contoh guna sequence. Dari sini. Sini 3. Sini 3. Ini contoh sequence. Jadi 3. Structure di sini pun kita nampak 1, 2, 3. Lepas tu dia break structure. Sini 3. Structure sebelah sini. Sini 3. Ada reset kejap. Apa tunjuk reset. Lama-lama anda buat dia akan jadi auto. Okey. Ini structure time frame berapa ni? H1 reset. Okey. W. Sekejap Okey. Ini adalah H1. Betul lah. Okey, sini. Ini correction. Correction 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50%, 7. Sekejap. Yep.
Sini adalah 7. Sini 3. Struktur sebelah sini akan buat berapa? 4 minit. Okey. Sini akan buat nombor-nombor korektif. 3, 7 dan segalanya. Anda nampak ini semua satu kan? Ini semua satu. Kalau dia break low ini, dan tak cecah 100%, tak cecah 100%, 1, 2, 3 boleh trade. So, dia baru satu. Ni nampak satu. Anda nak masuk, ada tengok stokastik time frame yang sama. Baru satu. Faham? Dia belum ada reset. Ni belum ada reset. Sini belum ada reset. Tak ada. Cuma ini yang tadi tanda tanya. 2 ni. Tapi lain-lain tak ada. Jadi dikira sebagai satu. RSI dia kata cuma satu. Ni satu. Ingat ya? 3, 7, sini pun korektif. Kalau dia cuma satu, dia break. Syarat dia kena break. Kalau tak break, jangan. Ini kena break. Sebab ini adalah struktur 5 dan ini tak ada lagi confirmation. Jadi ini adalah 3, 7. Kalau dia dah ada macam ni, dah ada sequence dan dia buat 5, dan anda boleh trade. Faham tak? Payah saya nak cerita macam mana. Hari esok dan minggu depan kita akan banyak sentuh benda ni. Dan banyak lihat kepada stokastik. Stokastik dulu. Pusingan akan datang, kita tengok RSI pula. Bukan apa, grafik dia tak siap lagi. Faham? Sini 3. Sini pun adalah 3 ataupun 7. Struktur cuma 5, 3, 3, 3. Itu je. Ada ingat benda tu je. Benda asas dia. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ini. Kita tengok instrumen-instrumen lain, gold dan lain-lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas. Pedagang bijak tidak pernah ketinggalan. Sentiasa ambil tahu mengenai pasaran global dengan aplikasi dagangan XM terbaru. Nikmati akses ke lebih dari 1,000 instrumen termasuk forex dan CFD pada saham, indeks, logam dan tenaga. Pedagang boleh berdagang di mana saja hanya dengan satu ketikan dan dapatkan keuntungan dari pelaksanaan pesanan pantas dan tanpa sebut semula harga. Tingkatkan dagangan anda ke tahap seterusnya dengan carta dan alat dagangan yang canggih dan sentiasa mendapat maklumat mengenai pergerakan pasaran terkini dengan berita dan analisis pakar kami. Buka, sahkan dan uruskan akaun anda dan lakukan deposit atau pengeluaran. Semua dalam satu aplikasi. Siapa kata anda tidak dapat memiliki semuanya? Muat turun aplikasi XM terbaru sekarang. Pedagang bijak tidak pernah ketinggalan. Sentiasa ambil tahu mengenai pasaran global dengan aplikasi dagangan XM terbaru. Nikmati akses ke lebih dari 1,000 instrumen termasuk forex dan CFD pada saham, indeks, logam dan tenaga.
Pedagang boleh berdagang di mana sahaja hanya dengan satu ketikan dan dapatkan keuntungan dari pelaksanaan pesanan pantas dan tanpa sebut semula harga. Tingkatkan dagangan anda ke tahap seterusnya dengan carta dan alat dagangan yang canggih dan sentiasa mendapat maklumat mengenai pergerakan pasaran terkini dengan berita dan analisis pakar kami. Buka, sahkan dan uruskan akaun anda dan lakukan deposit atau pengeluaran. Semua dalam satu aplikasi. Siapa kata anda tidak dapat memiliki semuanya? Muat turun aplikasi XM terbaru sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay. Kita sambunglah. Basically untuk yen pair, apa yang saya nak nyatakan adalah kecuali UJ, dia tak ada sequence. Sequence dia untuk correction kat sini lengkap. Yang dalam sini adalah, kalau kita katakan ini adalah structure correction. 1, 2, 3. Ya? Lepas tu kita ada sebelah sini 1, 2, 3. Yang sebelah sini baru 1, tapi dia tak break. The thing is, the whole thing kat sini, dia boleh naik. Okay, dia boleh naik. Di mana, instead of 3 dekat sini, kita kira dia sebagai 1. Ni sebagai 1. Selagi dia tak break. Ni tak dapat, tak ada sequence. Ini totally sideways. Tak dapat nak trade dia. Kecuali dia break, dan naik balik ke atas, tak lengkap 100%, kita boleh trade. GJ pun sama. Kita ada reset di sini. Dalam kawasan sini, kita ada lekuk 2.
Nak tahu macam mana, kat mana nak letak dua, pergi time frame kecil. Anda tengoklah reset dia kat mana. Kat mana 1, 2, 3, 4, 5 tu. Main-main dengan time frame dia. Sampailah anda jumpa tempat nak lukis lekuk 3. Buat benda tu je. Ulang balik. Saya tak lukis dalam-dalam ni bukan apa. Saya lukis kecil-kecil macam ni. Ada orang trade yang kecil macam ni, TP kat sini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kadang-kadang saya letak. Tapi bila saya letak macam B ke C macam ni, ada orang trade di sini. Bang, betul tak saya entry ni bang? Saya tak jawab. Saya geleng kepala. Saya pun tak masuk. Tak berani nak letak macam tu. Tak, dia tak ada. Probability dia rendah. Tak nampak. Anything boleh jadi. Maksud saya, ini bila-bila boleh jadi macam ni. Ataupun cuma kecil. Dua yang ini. Bila-bila reset. Sebab nampak RSI dia keep on doing lower. Sama ada ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia buat yang besar. Ataupun ini adalah 1, 2, 1, 2. Lepas tu baru dia buat yang besar ke bawah. Sekarang ni kita tak nampak. Kita tak nampak. Jadi jangan trade dia. Memang geleng kepala tengok. Satu, saya kadang-kadang tak letak yang kecil-kecil ni. Saya letak bila ada sequence. Ada nampak kalau tiba-tiba kan. Kenapa Zul macam ni Kalau tiba-tiba ada nampak macam ni. Ini ada sequence. Ini ada sequence anda boleh trade. Ada nampak saya dah start letak kecil-kecil macam ni kan. Ini dah ada sequence untuk trade. Faham tak? Ini dah ada sequence. Ini 1, 2, 1. Anda tunggu kalau dia buat 2. Tantah dah pergi dah pun. Okay. Asalkan anda tak short US dollar. Asalkan anda tak buy index sekarang. Yen pair letak tepi dulu. Itu memang CD rosak. Dah sebulan dah cerita, dah sebut benda tu. Sebulan dah. Saya jarang bagi untuk index short tau. Saya jarang bagi. Tapi bila dia buat low di sini hari tu, bila low ini berlaku, then saya ingat tak, bila low ini berlaku, saya tak akan bagi short index kecuali memang dia menunjukkan untuk short, sebab ini adalah lekuk yang ke-5 ataupun ke-13. Saya jarang nak bagi short index. Index kalau untuk ni adalah long. Tetapi bila memang jelas structure dia, then kita cari untuk short. Boleh? Dolar masih ke atas. Okey, pullback. Anda nampak saya dah buat macam ni, maksudnya dah ada sequence dia. Ini dah ada sequence dia. Sini 1, 2, nampak macam 2 dah. Kecil je 2 dia. Dah reset dah. Dah kena bye-bye. Ni nampak dah reset. Jadi reset ini M15 punya reset. Jangan pergi cari dekat H1. Ini trade dekat M15. Nampak mana 1 tadi? 1 dah tengah scan chart dah. Sabar dulu kan. Habiskan dulu. Okey, itulah fractal. Euro, US dollar, semua dah jalan dah. Kan? Kita bukan nak trade sini. Kita trade kat mana? Tu AUD, US dollar, alamak. UCAD, kan? UCAD ni dekat H4, dia daripada kawasan 100%. Kalau anda masuk yang ini dah 50%. Jangan. Gigil. Anda buat benda ni hari-hari je, Wan. Anda cari sequence ke berapa, aku nak trade. Then anda tunggu je dia buat correction. Then anda letak limit order, letak stop loss, letak TP. Ulang hari-hari, buat benda sama. Jangan main gigil tekan-tekan.
letak limit order. Dan anda boleh ikut plan. Jangan demam. Saya buang yang ni Ni saya kalau letak lagi boleh entry tak bang? Tu yang saya buang Faham kenapa saya buang dia? Sebab dia dah pergi 50%. Kang dia balik ada orang pergi entry. Faham? Dia dah lekuk ketiga ni daripada B kepada C ni, dia dah sampai 50%. Kalau anda entry, anda dah risk free Okay, saya buang Faham kenapa saya buang Kang dia baik pula. Dia balik ke sini ada orang pergi entry. So saya buang dia. Dah. Itu dah lengkap. Okay, biar dia jalan. Alternatif kalau dia buat benda ni, kita enter lagi. Kalau dia buat benda tu. Semalam bagus letak limit order. Betul? Faham kenapa saya buang? Hi Vince. Mana friend request? Dekat ni tak ada pun Vince. Dekat COC. AUD US dollar pun sama. Dah sampai 100%. Okay, ini pun sama. Dah 50%. Ni pun sama. Jadi, saya buang blue box ni saya buang supaya chart kita tak banyak sangat line. Okay, itu dah jalan. Bukan apa, nanti dia pergi kat sini, adalah orang. Ni sini boleh enter. Tak, kalau dia buat macam tu, kita tunggu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita tunggu atas ni, kita tunggu untuk short. Bukannya sini. Okay, kalau dia naik ke atas, then kita tunggu untuk short daripada atas pula. New Zealand dollar, US dollar. Ini tak sampai lagi kot. 50%. Ini tak sampai lagi. Jadi, blue box dia, biar. H4. Jadi, biar. Boleh? Okay, yang lain-lain saya dah buang AUD. Faham kenapa tak tahu, nanti ada orang yang tak ikut sesi live. Situ ada blue box, level dah sama, dia pakai level dia. Dia pergi masuk. Bang, kata kat situ dia mesti apa komen cikgu news PMI dengan NFP terhadap dolar. News bagus, baguslah dia. News tak baguslah dia. Akmal, anda trade NFP ke ada trade teknik anda? Kalau anda trade NFP, anda trade sebulan sekali. Saya tak peduli news. Saya tahu pasal news, tapi saya tak peduli pasal news. Saya peduli kat tempat dia. Itu je. Saya boleh komen pasal news. News dijangka pasal senang. Ni. Forex Factory. Okey. ISM dijangka masih zon positif. Atas 50 tu positif. Itu adalah kukuh untuk US dollar. Lebih tinggi daripada tu, itu adalah lebih positif. NFP pula berdasarkan angka-angka ADP dan lain-lain, ini mungkin akan lebih tinggi. Itu positif lagi kepada US dollar. Tapi nak trade dia macam mana? Trade kepada teknik anda. Dia sampai kepada tempat. Kalau jenis trade yang tekan news, tekan. Ni tak jatuh tekan. Jangan trade macam tu. Kita guna retail broker. Dekat XM ke, dekat mana ke tempat anda trade, akan berlaku slippage. Even bank pun dia orang gunakan black box. Kita guna jari tekan. The moment order anda sampai kat server, price tu dah jalan. Kalau nak trade kepada setup anda. Kalau news tiba-tiba US dollar data tak bagus dan ini melakukan double, contohnya UCAT, maksudnya macam ni. Katalah data kata tak bagus NFP dan ini jatuh balik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita enter sini. Itu je. Boleh? Trade teknik anda instead of anda menggigil tunggu sebatang candle. Susah trade macam tu. Dia jadi 50-50. Ya, saya
Kalau ada pengalaman trading yang saya nak kongsikan kepada anda adalah benda tu. Okey? Bukan kata saya lama, saya bagus. Cuma kalau ada yang nasihat yang saya boleh bagi kepada anda, buat benda tu. Instead of anda tunggu tengah malam, tunggu NFP. Saya malam tadi kan, saya kan ingat pukul 3. Sebab kalender saya lupa nak tukar GMT. Baru saya nampak, oh GMT tertukar 7. Orang lain 8 GMT. Dia 7 GMT. Ya. Patutlah jam 2. Saya patut silap. Kenapa lah saya hari tu saya log in balik guna Google account kan dekat browser. Lepas tu tertukar GMT dia kat Forex Factory dan lain-lain. Saya tengok Forex Factory semalam. Kan semalam saya kata, oh FOMC jam 3 kan. So saya set dah jam. Ingat nak tengok, nak update chart. Tengok saya update chart pukul apa? Pukul 4. Pukul 4 baru saya update chart. Sebab apa? Pukul 2, pukul 3, pukul 2 AUD punya ni berbunyi. AUD punya alert sebab dia sampai 50%. Lepas tu UCAT sebelum tu. UCAT pun sampai 50%. Lepas tu S&P 500. S&P 500 saya buang juga. Pun sampai 50%. Tak sampai. Sampai ke tak sampai saya tak ingat. Ni tak sampai rasanya. Sampai ke tak 50%. Ni sampai 50% rasanya. Ni sampai 50%. Jadi H4 ni kita buang. H4 kita tak letak pun. Okay. Saya tak tengok, saya biar. Pukul 3 alarm berbunyi. Pergi tengok, NFP pukul 2. Macam itulah. November Daylight Saving dah tukar dah pun. Itulah. Mana jam aku tengok dah. Pening kepala. Ni saya tukar dia. Yang GMT atas ni. Ni yang ni. Alah, ni. Ni yang atas ni. Ni. Nampak time dia. Saya lupa tekan kepada GMT 8. Barulah time dia ngam. Tukar kalau anda guna Forex Factory. Barulah dia pukul 2 pagi. Semalam saya tersilap. Pukul 3 pagi. Mana time dia pergi tengok dah. Tertekan. Okey, apa lagi? Waktu Thailand ke? Waktu mana saya tekan? Itulah. Mana lagi? Untuk US dollar. Jadi, asalkan anda tak pergi long US dollar semasa. Long pula. Short US dollar semasa. Faham pasal yang time frame kecil tadi? So, sekarang ni, tengok ini NZD US dollar. Kita pergi time frame kecil. Anda nak tengok ada reset tak? Yes, sini ada reset. Nampak? Sini ada reset. Ini adalah M30. Jadi anda nak tengok berlaku reset satu lagi dekat satu time frame yang lebih kecil. Maksudnya dekat sini, ni turun, ini reset. Itu boleh entry. Faham? Ke time frame kecil dia. Okay, anda nak tunggu ini. Ini berlaku. Reset. Dan anda boleh trade. Kalau nampak, kena break ya. Dan tak sampai 100%, 1, 2, 3, anda boleh short. Itu time frame kecil. Ada yang kata banyaknya nak tunggu, kena tunggu sebulan 2-3 kali entry. Tak, banyak entry. Sunbi tak ada hari ni. Sunbi saya rasa guna cara tu. Gold pun sama. Gold, benda sama. Ada tengok kat mana, ada reset tak? Ni ada reset. Sini ada reset. Okay. Ada tengok dia dah break. Okay, ada incomplete sequence. Maksudnya ada high, ada low, ada lower high, ada lower low dah. Anda nak tengok dia reset. Itu adalah tempat short.
Itu dia. Based on indicator. Mana lagi? Itu teknik 3 line. Silver yang sama. Crosses jangan buat apa-apa dahulu. Cross tinggalkan dahulu. Crosses jangan buat apa-apa dulu. Euro AUD, Euro GBP jangan trade dia dulu. Ini tinggalkan dulu. Okay. GBP NZD pun sama. Tinggalkan dulu. Jangan buat apa-apa dengan dia. Ini sideway. Ini sideway. Anda cerita macam mana pun ini sideway. Okay. Kecuali GBP NZD ni, kalau anda nak trade juga, 3 lekuk kat sini merupakan peluang untuk short. Kalau nak trade juga. Okay. Sebab sini ada 3. Sini jadi berapa? 3. Kita dah ada 1, 2. 1 lagi kat sini. Faham? Ini dah break. Faham tak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu break. The thing is, break dia, kita ambil dia punya 3 lekuk. 1, 2, 3. Tak cecah lagi 100%. 100% dia kat sini. Lepas tu dia naik balik. Naik balik tu adalah tempat untuk short. Benda sama yang anda tengok dekat indeks. Yang dekat sini. Okey, itu trade dekat time frame kecil. M15. Anda nampak 3 lekuk dia, anda boleh trade dia. 1, 2, 3. Anda tunggu 1 lagi high. Tarik Fibo dia. Okay, itu untuk time frame kecil. Untuk hari ni. Jadi ini boleh short. Bila dia buat 3 lekuk. GN. GA tak ada. GA tak. GN. Faham? Okey, panjanglah pula. Kita sepatutnya nak cover topik semalam. Tak cover topik hari ni. Tak cover topik. Okey. Dah 3.25. Semua senyap je. Tak cover topik. Semua tengok market seronok. GN tadilah mungkin untuk shorter term. Untuk intraday. Okey. Jadi, kita habiskanlah topik kita mengenai pembentukan minda pedagang. Saya direct bagi kepada anda apa yang perlu dibuat. Nombor 1. Step-step dia yang anda perlu buat. Nombor 1. Pembentukan, ini pembahagian dia. Pembentukan objektif. Objektif. RSI, saya guna semua time frame, Akmal. Dia tak ada, dia kena tengok structure tu, structure M15 ke structure yearly. Dia tak ada, RSI sesuai tengok M15 ke M5. Semua time frame saya letak RSI. Faham, Akmal? Sebab apa yang berlaku dekat time frame kecil akan membentuk time frame yang besar. Struktur time frame besar menentukan had untuk time frame kecil. Jadi bila time frame kecil memecahkan had time frame yang besar, kita tengok time frame kecil. Bila time frame kecil menuju kepada had time frame besar, kita tengok time frame besar. Faham tak? Jadi dia tak ada RSI ni pakai time frame berapa. Anda pakai 1 saat boleh, 1 tahun pun boleh. So dia satu. Multi time frame. Okey, pembentukan. Ini yang paling utama dia dulu. Untuk bentuk objektif, benda pertama yang anda perlu buat, benda yang nak dibuat, latihan ataupun buat je lah. Nombor 1, latihan kepercayaan. Tolonglah buat dia. Saya tak tahu berapa kali saya merayu kepada anda. Anda nak mula bertukar dalam bidang ni, anda nak buat benda logik lah. Anda tak nak buat benda yang wow. Tak ada. Orang kata, baguslah sistem 3711 ni. Saya tak sayang pada dia. Kalau saya sayang pada dia, saya tak kongsi pada orang.
Saya bagi semua orang. Cuma ada bendanya saya sebut je. Ada yang saya dah letak dalam nota. Contohnya macam storage dan lain-lain setting dia. Sebelum ni saya tak kongsi. Sebab bukan apa, sebab itu adalah prop. Itu adalah proprietary company punya. Sekarang ni saya kongsi, kalau dia kata okey, saya okey. Daripada kau duk sebut, aku dengar, aku pun confused. Yang dia orang dengar apa hal? Joe, are you here, Joe? Bukan Joe tu. Are you listening to me? Dia lah. Okey, tak apa. Nombor 2, apa perlu dibuat? Buat bajet belanjawan tahunan. Nombor 3, buat jadual harian. 3 benda sebelum anda nak bentuk objektif. 3 benda yang anda perlu buat. Okey, nak trade, anda perlu tahu duit anda ada berapa banyak. Kan? Jangan cuma bulan ni ada berapa. Kalau trade dapat berapa. Apalah. Itu bukan orang berniaga. Itu orang suka-suka. Orang buat hobi. Faham tak? Ada, boleh. Jadilah kot. Jadilah kot. Jadilah. Itu yang orang katakan. Kalau jadilah. Kalau tak jadi, tak apa. Depo kecil. Kalau saya dengar orang sebut macam tu, sakit telinga tau. Faham? Itu hobi. Itu bukan nak berlabur, nak trading. Tak, itu hobi. Itu cuba-cuba. Nak cuba-cuba jangan dekat duit. Cuba-cuba kat demo. Kan? Kalau jadilah. Tak jadi, tak jadi. Dia jatuhkan hukum pada trading dia. Dia automatik jatuhkan hukum pada trading dia. Fikir apa saya sebut ni. Fikir apa saya sebut ni. Okey? Latihan kepercayaan. Tolonglah buat dia untuk tempoh 3 bulan. 3 bulan. Sekurang-kurangnya. Saya buat dia setiap minggu. Untuk anda keep track kepada anda punya objektif, buat benda ni. Belanjawan tahunan, ketahui keadaan kewangan anda. Kalau tak mampu, jangan trade hatta $10 pun. Trade lah demo. Orang cakap engkau trader demo saja. Ya. Lebih kurang. Saya tak nak sebut je, Didi. Tak mampu, jangan trade. Nak buat duit, kena start daripada duit. Simple. Tak apa bang, ada bonus. Senang. Jangan percaya sangat dengan gula-gula. Faham? Jangan percaya sangat dengan gula-gula. Boleh? Faham? Apa yang Kimi sebut tu? Fahami keadaan kewangan. Janganlah cerita yang mat jenin sangat. Kadang-kadang saya sakit tengok tau. Trading ni tak kisah kau nak ada depo kecil ke depo besar ke. Semua orang boleh buat duit. Betul. Saya tak kata salah. Betul, semua boleh buat duit. Tapi bila orang tu tak mampu nak hilangkan duit dia yang hatta $10 pun, dan dia pergi depo, duit tu tadi perlu untuk makan ataupun minum ataupun bayar bil ataupun apa-apa. Yang macam tu tak mampu untuk trade. Yang macam ni lah yang biasanya entah jadi apa-apa. Faham? Saya bukan orang marketing. Saya direct bagi tahu anda. Saya di sini bukan untuk menjaga hati orang. Tak, saya tak jaga hati orang. Saya jaga hati saya jaga hati Big Boss. Mana Big Boss? Tunggu buat IB tu. Mana Big Boss? Ada. Dengar. Yang saya kongsikan kepada anda, kesilapan saya. Jangan buat. Saya tak suka cerita yang indah. Indah nian panorama. Saya bukan orang macam tu. Macam tu rupa dia, macam tu lah saya cerita dia. Boleh? Ketahui keadaan kewangan anda. Ketahui berapa masa yang anda akan laburkan dalam bidang ini. Kalau anda bekerja, jangan buat intraday dengan scalping. Mengarut. Jangan. Anda tak ada masa untuk, lagi kecil time frame yang anda pergi,
lagi banyak analisa yang anda kena buat. Seriously. Kan? Tak apa, scrapping je. Kau balik kerja nanti malam kau ada masa 15 minit kau buat. 4, kipas bos. Aduh, senang pun aku namanya. Kipas bos. Kita bos kita sendiri. Daripada sini, dan anda datang dengan objektif. Portfolio anda. Ni portfolio. Tolong buat benda-benda ni. Apa jenis portfolio anda? Ya. Apa jenis dia? Adakah, maksudnya, okey, anda trade nombor 1. Sebab anda trade. Ramai suka sebut, saya cuba untuk buat duit lebih je bang. Boleh? Pastikan anda buat guna duit lebih. Apa dimaksudkan dengan duit lebih? Duit yang kalau tak, itu betul Kimi, saya setuju tapi tak dapat sebut. Dia tengok belakang. Faham? Kenapa anda trade? Sebab buat duit lebih. Boleh? Boleh? Tapi kalau anda nak kata untuk buat duit lebih, jangan compound account. Itu nombor 1. Tak ada besar-besar. Cukup lebih ambil. Cukup lebih ambil. Tak ada yang nanti kita besarkan position size. Slow. Tak. Kalau kita kata nak buat duit lebih, okey. Kita letakkan satu timetable. Time. Masa. Kita letakkan target time. 1 bulan, 1 minggu aku akan withdraw. Kalau lebih daripada jumlah ni. Jadi anda akan buat benda berulang. Kalau rugi, aku cut dulu. Minggu ni tak. Bulan ni tak trade. Ataupun minggu ni berhenti dulu. Dan anda akan gunakan memang duit lebih. Maksud duit lebih kat situ, kalau anda tak ada duit, tak ada source of income, tak ada punca pendapatan, setahun, duit tu tak sentuh pun. Itu duit lebih. Kalau tanya saya, apa pengertian saya dengan duit lebih? Duit yang kalau anda tak ada punca pendapatan, tak ada income baru masuk. Duit yang anda letakkan tepi tadi, setahun, tak sentuh pun. Tak pakai pun. Sebab kalau emergency sakit ke, apa ke, duit lain ada. Duit tu duit lebih. Kalau tak ada duit macam tu, anda tak ada duit lebih. Okey? Tentukan sebab anda trade. Nombor 2. Okey? Berapakah dia punya target? Untuk jumlah. Target terbagi kepada 3. Yang pertama adalah dia punya profit. Nombor 2 adalah dia punya drawdown. Berapa limit dia? Ataupun saya gunakan perkataan yang lagi sesuai, iaitu apakah had yang kita katakan akaun tu dah tak cantik. Ruin, risk of ruin, ataupun had kerugian lah. Bahasa English dia adalah risk of ruin. Had kerugian dia. Tentukan benda-benda ni. Dan nombor nombor 3 adalah tempoh masa untuk sampai kepada anda punya target. Ini semua ada. Kena ada. Okey? Ini semua ada. Now, itu daripada sudut pembentukan objektif. Kedua-duanya kepada diri anda, persiapan, dan kepada portfolio, apa yang anda perlu buat. Now, kepada sistem. Ini kepada sistem dagangan. Jangan taksub dengan teknik. Faham tak? Jangan taksub dengan teknik. Macam saya, market dynamic tu model pasaran. Untuk entry market dynamic, kita ada 3-7-11. Kita ada channeling teknik. Kita ada sequence teknik. Nampak apa saya ceritakan tadi, sequence tu lain daripada 3-7. Entry tetap 3-7-11 bila dia melakukan correction. Tetapi
cara dan melihat kepada apa? Kepada trend tak sama dengan Elliott Wave. Okey, ni kepada sistem dagangan. Okey. Nombor 1. Ketahui model pasaran anda. Maksud dia, bagaimana anda memilih instrumen. Pilihan instrumen dagangan. Ya. Masalah ini yang jadi masalah besar kepada ramai trader. Tadi siapa tanya saya, Aiman ke siapa kan? Bila kita nak tengok yen dynamic ke? Duk cerita US dollar dynamic ke? Jawapan saya kat Facebook. Kalau pergi makan mi sapi Haji Saleh kat Kuching, mi sapi Haji Saleh tahu? Siapa Kuching tak tahu mi sapi Haji Saleh memang teruk lah. Okey. Orang pun cerita US dollar tengah kuat. Dolar dynamic. Mana indikator anda? Pergi mi sapi Haji Saleh. Tahu? Tak ada orang kata yen UJ pun naik kan. Tak ada pun orang cerita yen kuat. Orang cerita US dollar kuat. Dolar dynamic. Belum lagi yen dynamic. Simple indicator. Okey. Pilihan instrumen dagangan anda. Masalahnya, bila anda lihat dan anda cuma trade, minta maaf. Satu instrumen, saya tak payah minta maaf pun. Anda trade satu instrumen yang anda trade intraday. Anda tak kisahlah, anda trade gold sahaja ke, anda trade yen pair sahaja ke, saya trade Dow Jones sahaja bang. Kenapa saya kata itu akan limitkan portfolio anda? Itu memang dah limit, anda trade satu je. Nombor 2, structure adalah 5333. Bila ada trend? Trend tak wujud sentiasa. Faham? Trend cuma wujud apabila ada incomplete structure. Structure dia tak lengkap. Boleh? Dan itu cuma tak berlaku setiap hari. Anda pergilah kecil-kecil pun tak berlaku setiap hari. Kalau anda trade satu instrumen. Tapi kalau anda monitor banyak instrumen, oh, tak apa bang, saya baru belajar. Belajar tengok banyak instrumen. Anda boleh kuasai satu, tapi lepas tu anda start pergi tengok banyak. Tolong jangan limitkan kepada 1-2 saja. Tak, jangan. Tolong. Saya pernah buat mistake yang sama. Ni daripada pengalaman sendiri ni. Ni saya cerita pengalaman sendiri. Dan juga kawan-kawan yang lain. Berapa ramai anda tengok orang yang dulu nama dia kan, belakang dia ada gold. Saya tak masukkan siapa-siapa kat sini. Dah hilang dah dia. Faham tak apa maksud saya? Dulu-dulu ada lah nama trader dia, belakang dia orang minyak. Kalau ada saya minta maaf. Bukan saya tunjukkan kepada siapa-siapa. Nama dia memang sebab dia trade minyak, orang minyak nama dia. Dia trade minyak saja. Lepas tu dia hilang dah. Berapa ramai dah orang anda kenal macam tu? Sebab kita tahu tak jadi. Simple dia. Masa tengah hot, tapi kalau dia jadi pun bukan sebab dia trading. Daripada income lain. Betul lah. Faham? Gold. Yang paling banyak sekarang ni dah start index. Dan dia dah start hilang. Dah start hilang seorang-seorang. Faham Didi? Sebab trade satu instrumen. Dan dia ingat trend berlaku hari-hari. Trending kat situ dia gunakan cuma momentum. Tanpa melihat structure. Wang emas tak ada bang. Tak. Mat kripto. Sekarang dah hilang. Kripto pun dah lama hilang. Dulu banyak nama kripto kan. Adalah masih bertahan 2-3 orang. Nampak? Bila anda limitkan, jangan limitkan. Ataupun labelkan diri anda kan. Labelkan diri. Saya trader forex. Saya trader saham. Saya trader
komoditi. Tak payahlah. Kita berdagang instrumen kewangan. Habis pengertian di situ. Orang minyak ada, orang emas tak ada lagi. Orang perak. Orang perak, orang lagi perak rupanya. Mak baru. Okey. Buat benda-benda ni gurau-gurau juga. Pergi tengok. Jangan tak buat pilihan instrumen dagangan. Apa model anda untuk melihat kepada pergerakan pasaran? Nombor 2. Okey. Model pasaran pilihan instrumen. Orang yang kata dah patah balik ke FX sekarang. Sebab tu macam ni lah. Selagi orang tu tak bayar withdraw anda tak peduli pun dia buat apa. Faham? Oh, Kimi. Tolong screenshot sekejap, Wan. Tolong screenshot sekejap Kimi cakap apa tu. Saya screenshot sekejap. Hari tu tak sempat screenshot. Hari ni kita sempat screenshot. Nakal Kimi sebenarnya. Boleh Kimi? Kimi dah berapa orang bini Kimi? Nak tanya. Dahsyat Kimi. Ambil gambar tu. Ambil gambar bagus sekejap Ambil gambar lah bagus. Screenshot tak cantik. Ambil gambar tu. Screen lain. Ada di Kimi. Bukti dah ada. Bukti dah ada Kimi. Bukti dah ada mana dia punya ni? Tak nampak. Tak nampak. Dah nampak dah. Dah nampak. Ambil aku. Tak apa Kimi. Nanti kita lepak. Ustaz, pergi tazkirah sikit kat Kimi tu. Tak baik Kimi ni. Nakal kau Kimi Okey, pilihan instrumen dagangan. Saya nak cerita apa pun Kimi dah kena kacau. Okey, pilihan instrumen dagangan, model pasaran anda. Okey. Now, ini kepada teknik Model pasaran tak sama. Kasih rotan. Tunggu dia kita jauh ni. Tunggu dia jumpa depan-depan nanti. Masaklah Kimi. Bila kita nak lepak Kimi. Tunggu Sufino semua ada. Dia orang tengah sibuk lagi kan. Pergi Johor tempat. Okey. Ini teknik dagangan. Teknik dagangan. Apa yang perlu ada dalam teknik dagangan anda? Nombor 1, arah. Bila anda kata trend berlaku. Okey? Bilanya anda kata trend berlaku. Ni semua kena ada dalam teknik anda. Okey? Arah. Nombor 2. Arah masuk. Macam mana nak masuk? Letak limit order ke? Ada tunggu confirmation ke? Apa je. Asalkan anda buat berulang. Mana satu betul saya tak tahu. Teknik anda betul. Pertanyaan saya teknik anda betul. Asalkan dia ada benda-benda ni. Okey? Asalkan dia ada benda. Baru dikata teknik. Faham? Asalkan dia ada benda-benda ni. Aras masuk. Aras keluar. Maksudnya SL dan TP ditentukan sebelum nak masuk. Bila? Bukannya masuk baru tarik kat mana SLTP. Itu. Kalau bapak saya, dia kata kerja, tak dapat. Bapak saya bahasa kasar. Bapak, tak juga kasar. Bapak saya, dia akan kata, itu kerja gila. Kerja gila. Dia cakap. Mak saya dulu dia suka, setiap bulan dia renovate kedai. Kerja gila bapak dia kata. SL dan TP kena tahu sebelum entry. Sebab bila anda tahu benda ni dan anda tentukan dalam teknik dagangan anda apakah minima risk reward untuk setiap entry. Ini penentu dia. Bukannya masa entry boleh pegang lagi tak? Apalah kan? Nak keluar kat mana? Sepatutnya bila anda entry tu anda dah tahu kat mana keluar. The moment anda tak tahu kat mana keluar,
Macam mana ada entry? Anda nak pergi mana price? Oh, dia naik je. Dia turun je. Apa trading macam tu? Itu kan trading. Itu tekan-tekan kan. Nasib naik cukup rasa duit banyak menggeletar dah tak ambil. Loss banyak sangat, tak ada SL, dah banyak sangat meletak keluar. Trading apa tu? Itu kan trading. Faham? Ni Twitter direct. Twitter lepas-lepas. Tak ada cerita yang nak jaga hati orang. Minima risk reward. Okey? Kaedah urus entry. Kalau ini berlaku, boleh hold lagi tak? Adakah news penting tak kepada entry anda? Kalau tak penting, macam saya tak peduli. Kalau dia trigger sebelum NFP ke, tengah-tengah FOMC, suka hati dia. Saya tidur. Saya kalender pun salah tengok. Orang kata pukul 2, dia letak pukul 3 kan. Kalender pun tak tengok. Dia tidur. Wife saya kata, tadi berengkor. Saya tengok, apa? Banyak notification. AUD sampai 50%. UCAT sampai 50%. Apa lagi sampai 50%? Apa benda dah phone ni? Tak nak tengok. Lepas tengok pukul 3. Ini apa? FOMC pukul 2. Nak sampai terbang sampai bulan. Tu yang terus bangun. Lepas tu dia update chart. Pukul 3.30. Dah tengok, tak apalah, dah ni kan. Saya ingat nak letakkan satu video sebelum dan selepas. Tengok FOMC pun attack COC. Betul? Siapa tengok saya pukul 3 pagi. Saya attack COC. Pukul 2 tu, saya attack COC. Betul? Siapa friend COC saya akan nampak saya tengah attack. Saya tak tahu pun. Saya ingat pukul 3. Lepas tu 2 lebih saya tertidur. Saya tak ada. Tapi kalau news penting kepada teknik anda, then dia penting. Okay? Nak tengok yang best ni kan, orang tanya soalan. Teknik ni kalis news ke tak? Tak ada benda yang kalis news. Tak ada. Tak ada. Semuanya adalah kalau nak kalis news, letaklah SL 8,000 pip ke TP 30 pip kan, baru dia kalis news. Dia untung kan. Just power. Betul. Akmal, amin insyaAllah man. Dia macam ni, kalau anda jaga duit, insyaAllah kan, bila anda akan, the thing is, bila anda trade dan anda tak tenang, tahu tak kenapa Akmal? Sebab anda tak percaya kepada teknik anda. Kalau anda tak percaya kepada teknik anda, ada dua benda. Sama ada teknik anda tak lengkap ataupun anda tak tahu prestasi teknik anda. Dua je. Dua je. Sama ada teknik anda tak lengkap, SL tak ada, TP tak ada benda-benda risk reward, tak ada benda-benda tu. Ataupun nombor dua adalah anda tak tahu pun prestasi dia. Waktu tu yang kita trade, kita duk tengok, kita tahu orang tu whether dia percaya. Dia bukannya anda pandai trade. Jangan pandai trade. Faham tak? Jiwa kacau. Betul Didi? Anda cuma pandai disiplin pakai teknik anda. Anda lihat prestasi dia. Dia naik prestasi dia, anda tambah lot sizing. Dia turun prestasi dia, anda turunkan lot sizing. Dia sampai cut off, anda tak pakai dia. Itu je. Dia macam anda melabur ASB. Itu yang saya maksudkan labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Sebab kita, yang trade tu bukan anda. Yang trade tu teknik anda. Faham tak? Tu yang orang tanya, news nak kuat ke nak lemah. Itu saya tanya, anda trade news ke, anda trade teknik anda? Trade teknik anda. Penat belajar teknik kan. Bila trade, dia tak pakai pun. Tak pakai pun. Dia pakai benda lain. Dah apa-apa dia pakai. Dia nampak sebatang-sebatang candle. Berapa kali yang tangkap candle naik ke atas, tekan dia turun? Berapa kali? Ni break ni, tekan break dia turun ke bawah.
Kenapalah aku enter kat atas? Anda tak pernah buat? Saya pernah buat. Ya. Dia turun ke bawah, break. Ui, tunggu dia naik dulu, baru aku entry. Faham dia benda-benda macam ni? Ni kalau tak pernah buat bukan trader lah. Belum cukup dah. Belum cukup syarat dia jadi trader. Benda macam ni kan. Price sideways. Lepas tu, kita nampak dia break. Ni break ni. Break. Okay, kita dah dapat kawasan resistance become support become resistant. Okay, price break. Dia naik. Dia tak sampai. Dia turun sebatang laju. Nak break out ni. Dia belum break ni. Dia nak break out. Kalau yang tengah perhati candle, dia tengah perhati chart, dia akan masuk kat sini. Marubozu. Dia akan masuk sini, betul? Dia sell. Sebab dia tunggu kat sini awalnya. Tapi price tak sampai. Dia turun dah. Dia tunggu 15 minit. Dia katalah M5. Dia tengok 5 minit. Benda tu jadi. Ramai orang akan, kalau dia tunggu, dia akan masuk sini. Betul? Ni nak break ni. 90% daripada masa apa yang berlaku. 90%. Price tu naik balik. Betul tak? Price tu naik balik. Ni berlaku. Price tu naik balik. Kalau anda tak enter tadi, dia tak naik macam tu. Tapi anda enter, dia naik. Kalau anda tak enter tadi, dia jatuh. Betul tak? Double malu. Kalau anda tak enter tadi, ini jadi. Tapi bila anda enter, dia jadi ini. Betul tak? Sebab ini bukan plan anda. Plan anda dekat sini. Price tu tak complete kat situ. Faham? Itu yang tengah malam nak tidur. Dia nak tidur, enter. Esok pagi, profit ni kan. Sekali bangun, dia dah ke awan dah. Tak ada rekod. Bangun sedih. Hari ni. Inilah hari paling sedih dalam hidupku. Epilog cinta buat dari Bromley. Lagu 10 minit. 10 minit lagu. Faham? Kalau anda tak enter tadi, dia jatuh. Sebab anda enter. Kalau anda enter, dia naik. Ni jadi. Ini yang jadi. Kita sell kat sini. Tu betul-betul dia sell kan. Betul-betul kat akar. Cantik satu pip je. Bercakap dengan mak tu lah. Tu. Ingat nak tidur sampai ke pagi tengok cat. Ataupun lagi teruk dia pergi layer. Dia masuk, dia layer. Turun lagi, dia tutup layer. Naik balik, dia layer balik. Aduh. Jadi kesudahannya malam tu cancel tidur. Ni banyak berlaku. Kalau anda tak pernah buat, saya pernah buat. Siapa tak pernah buat? Belum cukup. Ilmu pengalaman trading dia belum cukup. Kalau tak buat benda tu, belum. Hari tu, apa juga anda buat, semua terbalik. Anda buy, dia jadi sell. Dia sell jadi buy. Betul tak? Hari yang macam tu. Hari yang macam tu tadi, apa juga anda buat. Oh, EJ aku dah salah ni. Okey, EJ tak masuk. Aku masuk DJ. DJ patutnya dah buy. EJ dah naik. Tekan buy kat DJ. Waktu tu lah dia jatuh. Tadi elok dia naik kan. Elok dia naik cantik. Tekan buy kat tu. Sebatang dia bagi. Siapa salah waktu tu? Kucing salah. Kita tak pernah salah. Kucing. Biasa dah kena. Biasa. Ni trader ni. Wan ni trader. Kalau dia Wan member tegur minta hukum. Akmal. Semua kita dah pernah buat. Kalau tak pernah buat, tapi masalahnya kalau anda masih buat. Faham? Masalahnya kalau anda masih buat. Tu je. Kalau anda masih buat, tu masalah. So, kita tahu benda tu tak betul. Itu je. Kalau anda masih buat, anda buat benda-benda ni. Tuliskan ya, teknik anda. Tuliskan. Yang ni tuliskan.
Macam mana teknik anda? Okey, cara mengurus, cara ni semua. Yang ketiga adalah, ni sistem dagangan adalah kepada nombor 3. Model size posisi. Betul. Itu yang guna nombor 1 tadi, latihan kepercayaan. Itu untuk kita nak keep track. Biarkan tinggal kenangan. Mana ada yang kenangan dah semalam pun dia buat. Dia masalahnya bila kita masih ulang buat benda tu. Kalau anda tahu dia salah, kan kita senang je gelak bila dengar balik, teringat aku. Padahal semalam pun dia buat. Semalam pun dia buat, habis. Jangan. Anda tahu dia adalah satu yang dikira sebagai mistake. Tapi kita buat juga ulang. Habislah. Okey, model size posisi. Basically kita tahu berapa penggunaan equity untuk setiap entry berdasarkan prestasi sistem. Okey. Inilah benda-benda yang anda perlu buat. Apa yang anda nak buat di sini untuk kesemua ni, buatkan 3 sistem dagangan. Mula-mula anda cuma guna satu model size posisi. Guna satu. Buat demo dan dapatkan 3 teknik. Paling kuranglah 3 teknik lah. Test dia. Kalau anda tahu, untuk satu tempoh masa, anda tahu berapa dapatkan R multiple, dapatkan dia punya frequency of trade, berapa kali tradable. Jangan buat back test, buat forward test. Saya swing bang, saya entry tak banyak sebulan, buat lama sikit. Itu je, buat lama sikit. Jangan buat back test. Berapa banyak untuk dapatkan data? Kalau anda intraday 100, paling minimum 30. Kalau boleh 100. Kalau untuk swing dan position trade 30. Itu minimum. Kalau lagi banyak data, lagi tepat dia. Jangan cuma test out satu teknik. Test dia. Jangan percaya orang punya prestasi. Cara pemahaman anda, waktu dagangan anda, instrumen dagangan anda, equity anda, semua tak sama. Jangan percaya orang punya ni. Mana-mana teknik, semua bagus. Asalkan dia lengkap. Ya? Kalau macam tu, teknik tak ada SL bang, boleh tak? Jangan. Saya simple je. Jangan. Tak ada SL, jangan trade. Nanti letak SL... Nanti kena letak SL, dia kena SL baru dia pergi. Lain kali tempat letak SL tu jadi tempat entry. Kalau anda dok kena SL lepas tu dia pergi, anda tengok kenapa bila aku nak entry ni kat mana SL aku? Entry dekat SL tu. Boleh? Alihkan SL tempat lain pula. Itu teknik lah. Kan? Dah tahu. Tiap kali saya letak SL bang, dia mesti kena SL satu pip lepas tu dia pergi. Wah, sharp entry kau. Hai, alamak. Okey, buat benda-benda ni. Screenshot dia. Screenshot benda ni ya. Dah? Okey. Kita sampai kat sini lah. Ni semua dalam nota sebenarnya. Ingat, dalam dagangan betul tak sama dengan buat duit. Tak sama. Don't try to be right. Try to follow system. Reverse balik je. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok.